tujuan itu. Maknanya, prosedur pertama yang patut dibuat masa nak memberikan pengampunan itu, mestilah ada pengisytiharan siapakah ahli lembaga pengampunan yang hendak memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong di atas apa dipanggil? Di atas Komatas. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertugas di atas nasihat. Bagi Belas Ketuan, ahlinya terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong. Dia chair sebagai fungsi. Peguam Negara Persekutuan. Menteri yang bertanggungjawab bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan tidak lebih daripada 3 anggota lain yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi, kita nak kena tanya kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita berhak untuk bertanya kepada Yang di-Pertuan Agong, siapakah ahli lembaga pengampunan waktu dia berkenan mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Itu sebab di dalam kuasa close para lah. Para 9. Ayat yang terpenting sekali, sebelum jemaah pengampunan memberi nasihatnya kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai apa-apa perkara, ia hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis yang mungkin telah dikemukakan oleh peguam negara mengenai perkara itu. Persoalannya sekarang, Yang di-Pertuan Agong ada atau tidak menerima surat dari Jemaah Pengampunan Wilayah Persekutuan yang mana telah menimbangkan satu recommendation bertulis pejabat peguam negara untuk diampunkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persoalannya, peguam negara pada tarikh itu sudah tidak ada lagi, sudah diberhentikan, sudah kata orang Indonesia non-aktif. Peguam negara sudah tidak diaktifkan. Maknanya dia dijumutkan, beku, tak boleh buat apa-apa. Jadi persoalannya sekarang, mengikut bekas Ketua Hakim Negara, dia kata, ahli bagi wilayah persekutuan ialah Yang di-Pertuan Agong sebagai fungsi, peguam negara persekutuan, iaitu bukan peguam negara negeri, itu kalau dipanggil penasihat undang, menteri yang bertanggungjawab bagi wilayah persekutuan. Jadi menteri wilayah persekutuan, bilakah Akta Tugas Menteri 1969 menggariskan senarai-senarai agensi kerajaan di bawah menteri itu telah diwartakan? Adakah Dr. Mahathir sudah diwartakan sebagai menteri yang menjaga wilayah persekutuan waktu dia berjumpa Yang di-Pertuan Agong untuk urusan pengampunannya? Ini persoalan undang-undang. Dan tidak lebih lagi 3 orang anggota lain yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita nak tanya dengan Yang di-Pertuan Agong, siapa yang kamu lantik? Siapa yang tuanku lantik? 3 orang lagi. Kami mahu tahu. Jadi kesimpulannya, pengampunan itu bukan boleh dilakukan secara bersendirian, on personal, menjunjung titah perintah Yang di-Pertuan Agong. Kuasa itu dilakukan atas nasihat lembaga pengampunan yang perlu bermesyuarat terlebih dahulu sebelum memberi nasihat. Jadi kronologi yang kita tengok sekarang, bahawa cara pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak ada satu kenyataan bahawa lembaga pengampunan telah bermesyuarat dahulu dengan merujuk surat cadangan daripada pejabat peguam negara. Jadi, jika prosedur ini, kata Tun Hablul Hamid Muhammad, jika tidak dipatuhi, maka pengampunan itu melanggar perlembagaan dan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, dan Yang di-Pertuan Agong sudah boleh diambil tindakan kerana melanggar peruntukan perlembagaan. Seorang Yang di-Pertuan Agong yang pernah bersumpah di dalam mengangkat sumpah jawatannya menjaga dan memelihara undang-undang sudah melanggar undang-undang. Dari soal ini bukan kita nak menghina raja di bawah Akta Sultan, tetapi kena diambil perhatian oleh rakyat. Sebab di dalam kuasa kalau kita baca
Kalau kita baca, apakah sumpah yang di Pertuan Agong? Cuba baca. Ini perkara yang agak serius. Kita sebagai warga negara, Kerajaan Pakatan Harapan telah memberikan jaminan kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat selagi tidak melanggar undang-undang. Jadi, apa yang kita mahu tahu ialah apakah ikrar yang di Pertuan Agong? Jadi ikrar yang di Pertuan Agong itu perlu dibaca. Adakah ikrarnya, sumpah setianya untuk kita tahu bahawa ia di Pertuan Agong ada atau tidak melanggar sumpah jawatannya selaku yang di Pertuan Agong Malaysia, kerana itu adalah perkara besar. Kerana kita mempunyai satu prosiding iaitu yang di Pertuan Agong boleh diambil tindakan di mahkamah khas dalam isu melanggar perlembagaan ini. Kerana perlembagaan adalah tata urus negara kita dan barang siapa yang melanggarnya, siapa pun, termasuk yang di Pertuan Agong, perlu diambil tindakan. Ini kita kena faham. Okey, tengok ya. Kita bacakan, tuan-tuan. Supaya tuan-tuan okey. Okey, bahagian satu. Bahagian satu. Okey. Jadi apa yang kita mau tanya sekarang dengan Majlis Raja-Raja, apakah sumpah jawatan yang Pertuan Agong? Sumpah jawatan yang Pertuan Agong ialah wallahi wabillahi watalahi. Maka dengan lepas ini berikrarlah kami, kata, dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikuti sebagaimana undang-undang dan perlembagaan negeri yang telah disah dan dimasyhurkan dan perlembagaan persekutuan yang disahkan dan dimasyhurkan di masa hadapan. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap atas pemerintahan yang adil, aman dan negeri. Apa kata perlembagaan waktu dia ikrar? Dia kata bahawa mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan. Jadi, adakah pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak melanggar perlembagaan? Maka pejabat peguam negara terus perlu memberikan penjelasan dan juga Majlis Raja-Raja terhadap satu salah guna kuasa dalam soal pengampunan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dari itu, jika Datuk Seri Anwar bertanding, maka kesnya akan dibawa ke mahkamah. Dan kita tengok bagaimanakah mahkamah menjadi mahkamah kangaroo atau mahkamah perlembagaan untuk menjaga keluhuran perlembagaan. Iaitu satu perkara yang penting dan mustahak dalam rukun negara. Keluhuran perlembagaan adalah penting bagi negara ini. Jika perlembagaan sudah diketepikan dan dijadikan tisu oleh pemerintah sekarang sebagai tisu kesat najis, terlepas berak atau terkencing, ia adalah satu perkara yang mendukacitakan. Oleh itu tuan-tuan dan puan, bersama kita menyokong tindakan seorang aktivis undang-undang Siti Kasim. Soal yang lain itu jangan kita pertikaikan, kerana dia telah menyuarakan hak dan suara rakyat yang tertindas, masyarakat yang terpinggir. Seolah-olah rakyat di Malaysia ini sudah dibodohkan oleh seorang yang berkuasa penuh. Adakah kita sebuah negara yang pasis? Sebuah negara yang tidak mempunyai peraturan lagi? Di mana dengan sesuka hati membuat satu kerja yang tidak mengikut peraturan dan pelaksanaan undang. Walau bagaimanapun, saya memerlukan, rakyat memerlukan penjelasan. Saya mendesak supaya pejabat peguam negara memberikan penjelasan dan mengeluarkan
semua dokumen-dokumen yang berkaitan terhadap bagaimanakah Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan dalam isu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang semua, bangkit rakyat Malaysia semua.